Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang lepas kita masih lagi di dalam perbahasan sedekah sunat. Dan pada hari ini kita akan mula masuk membincangkan hadis-hadis hukum berkenaan dengan puasa Ramadan dan juga puasa-puasa sunat. Pada siri yang lepas saya menyebutkan satu hadis yang mana Nabi SAW melarang seorang lelaki yang bertugas sebagai amil menerima hadiah daripada orang ramai kerana dibimbangi ataupun dianggap hadiah itu bermatlamat satu bentuk suapan ataupun rasuah. Amalan rasuah ini dikecam oleh Nabi SAW, seperti mana baginda menyebutkan Allah Subhanahu wa taala melaknat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi wal raish. Tiga kategori, tiga golongan. Yang pertama adalah si pemberi, yang kedua penerima, dan yang ketiga orang tengah. Orang tengah pun terbabit juga, termasuk juga di dalam laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam ini kita akan bincang tentang hadis-hadis hukum berkaitan dengan puasa. Lagipun kita tak lama lagi dah nak puasa kan. Sekarang kita berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, salah satu bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberkati bulan Rajab dan juga Sya'ban. Nabi SAW berpuasa sunat selain daripada Ramadan. Banyaknya baginda berpuasa di bulan Sya'ban. Nanti kita akan bincang khusus tentang puasa sunat di bulan Sya'ban. Dalil ataupun bukti tentang puasa ini seperti mana ayat yang saya bacakan tadi. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba dengan makna furida, diwajibkan. Diwajibkan cukup syarat mukallaf, maka diwajib. Diwajibkan berpuasa, yakni merujuk kepada Ramadan. Merujuk kepada Ramadan. Kerana perkataan as-siyam itu dalam kaedah bahasa Arab, bila diletakkan alif lam, itu membawa maksud sesuatu yang maklum. Dipanggil ahdi zihni, lil ahdi ataupun ma'hud, sesuatu yang maklum, yang diketahui. Sebab itu tak perlu dikatakan kutiba alaikumus siyam Ramadan. Tidak perlu disebutkan dalam ayat itu diwajibkan kepada kamu puasa Ramadan. Tak letak perkataan Ramadan pun dah ma'ruf, dah maklum berdasarkan alif lam. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan kepada umat dulu.
Umat dulu pun puasa juga, Yahudi pun puasa juga, Quraisy pun puasa juga. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata, dalam hadis lain menyebutkan apabila Rasulullah sampai ke Madinah, baginda melihat Yahudi berpuasa pada 10 Asyura. Asyura itu 10. Baginda melihat Yahudi di Madinah berpuasa pada 10 Muharram. Lalu baginda tanya, kamu puasa apa? Kami puasa pada hari ini Nabi Musa terselamat daripada Firaun. Maka lalu kata Nabi SAW, oleh itu kami lebih layak untuk berpuasa berbanding kamu. Lalu baginda memerintahkan supaya berpuasa 9 dan 10. Kenapa 9? 9 itu bukan tarikh Nabi Musa selamat, 10 mengikut Yahudi. Tapi baginda menganjurkan puasa 9 dan 10. Nampak di sini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua ibadat ataupun apa jua keadaan, baginda menganjurkan supaya kita mukhalafah, berbeza dengan orang lain. Berbeza dengan orang lain. Tak sama. Yahudi puasa 10, kita puasa 10 juga. Maka sunat puasa 9, 10. Dan dalam hadis lain juga menyebutkan baginda menganjurkan puasa 11. Tapi baginda tak sempat puasa 11 Muharram. Yang baginda puasa adalah 9 dan 10. Itu salah satu daripada bentuk apa? Mukhalafah. Mukhalafah ni maksudnya perbezaan. Tak mau bagi nampak sama dengan Yahudi. Begitu juga dalam keadaan lain. Dalam keadaan lain, bila Nabi SAW tiba di Madinah, ada Yahudi di Madinah. Kemudian Nabi kata qassus syarib, nipiskan misai dan juga simpan janggut. Simpan janggut dan nipiskan misai. Sebab apa? Nak bagi beza sikit mana orang Islam, mana bukan Islam. Sebab tengok muka semacam, ya. Macam kita, kalau kita tak ada masalah lah, orang Melayu sama Melayu, Muslim lah. Tapi kalau Arab sama Arab, Arab bukan semua Muslim. Ada Islam, ada yang bukan Islam. Yahudi pun muka nak macam Arab juga. Jadi macam mana cara nak bezakan antara orang Islam dengan orang bukan Islam? Sebab tak ada pembeza. Pakai jubah juga, pakai serban juga. Jadi Nabi kata mukhalafah dengan mereka, iaitu dengan simpan janggut. Yahudi tak simpan janggut, nipiskan misai. Tapi itu bukan dalil, bukan bukti menunjukkan haram potong janggut. Bukan itu dalil dia. Cuma itu adalah untuk membezakan. Jadi kita tak perlu nak bezakan. Bila tengok muka orang Melayu, Muslim lah, nak beza apa lagi? Baik. Jadi jangan salah guna dalil itu menunjukkan orang Islam wajib simpan janggut, haram dia potong janggut. Bukan, itu bukan dalil dia. Ini supaya kita tidak meletakkan dalil pada bukan tempat dia yang sepatutnya. Cuma di sini dalilnya adalah untuk apa? Membezakan antara Muslim dengan non-Muslim. Contohlah, kalau Melayu ni ada pecah agama, ada Muslim, ada bukan Muslim. Contoh. Jadi macam mana kita nak kenal Melayu Muslim dengan bukan Muslim ni? Takkan nak tunggu tengok dia sembahyang ke tak? Jumpa di tengah jalan, macam mana nak tahu dia Muslim ataupun tidak? Mesti kena ada yang membezakan. Maka itulah yang Nabi SAW sebut nak membezakan mereka adalah simpan janggut, potong misai. Tapi jangan salah guna, itu bukan dalil menunjukkan wajib menyimpan janggut. Berbeza dengan salah faham setengah golongan, dia kata apa? Wajib simpan janggut, ini dalil dia. Tak. Sunnah saja, sebatas sunnah. Baik, dalam ayat tadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nampak macam sama. Diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana umat dulu. Umat dulu ini merujuk kepada Yahudi yang saya sebutkan tadi. Yahudi juga berpuasa, dan juga merujuk kepada Quraisy. Orang Quraisy di Mekah juga berpuasa. Maksudnya puasa ini dah ma'ruf di kalangan umat-umat dulu. Bukan puasa ni ma'ruf di kalangan umat Muhammad sahaja. Nampak macam sama. Jadi apa pembezaan dia? Sebab kama dalam bahasa Arab, kaf itu membawa maksud persamaan, dipanggil tashbih.
Jadi kalau sama puasa kita dengan puasa Yahudi, kenapa Nabi SAW suruh puasa 9 dan 10? Kerana nak bagi nampak beza. Jadi apa persamaan dan apa perbezaan antara puasa Ramadan kita dengan Yahudi? Banyak perbezaan dia. Antaranya adalah sahur. Ini dari sudut apa? Dari sudut objektif puasa itu sama. Apa dia? Menahan diri daripada makan dan minum pada waktu yang khusus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Objektif ini sama. Yahudi pun puasa macam ni juga. Tapi yang tak sama objektif ini dengan puasa agama musyrik. Seperti mana agama sekarang di Malaysia ni, ada agama lain yang puasa juga, tapi puasa dia lain. Itu memang tak sama, memang tak sama langsung lah. Puasa dia boleh makan, boleh minum susu, boleh makan sayur. Itu hak pilihan masing-masing. Memang tak sama itulah. Yang sama adalah puasa kita dengan Yahudi. Satu bahagian objektif sama, kaedah pelaksanaan lain. Sebab itu ada beberapa perkara sunat yang dianjurkan supaya apa? Supaya tak sama puasa kita dengan puasa Yahudi. Antaranya adalah Nabi menganjurkan sahur. Dalil sahur ni, sunat bersahur ini bukan ada dalam Quran pun. Cuma dia ada dalam hadis menunjukkan bahawa hikmah kenapa bersahur ini adalah nak mukhalafah, nak menunjukkan puasa kita berbeza dengan puasa umat dulu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata bersahurlah kerana ada keberkatan. Keberkatan itu di mana? Adakah terletak pada waktunya kah? Adakah terletak pada apa yang kita makan? Macam teka-teki ya. Keberkatan Nabi kata fa inna fis sahuri barakah. Dalam bahasa Arab dia ada membezakan antara sahur dengan suhur, merujuk kepada apa yang kita makan dan waktu kita makan. Itu dari sudut perbezaan baris lah kita baca kan. Sahur, suhur merujuk kepada apa yang kita makan dan waktu kita makan. Kalau kita makan dengan niat sahur tetapi waktunya tak tepat, maka kita hanya ada keberkatan pada makanan saja, tidak ada keberkatan pada waktu. Sebab waktu sahur ni dalam ayat sebut wal mustaghfirina bil ashar. Ashar ini dipanggil kalimah ataupun perkataan plural bagi sahur, jamak dia baik. Orang-orang soleh mereka beristighfar pada waktu sahur, iaitu akhir malam, dekat-dekat nak subuh. Maka di situlah menunjukkan waktu sahur adalah hampir subuh. Jadi kalau dia kata saya dah sahur dah pukul 12, itu sahur dalam pemahaman adat kita, bolehlah kita panggil sahur. Tapi objektif sahur yang dituntut oleh syarak tu tak sampai. Sebab makan bukan time dia. Time dia adalah sebelum subuh, lagi setengah jam sebelum subuh, lagi 1 jam sebelum subuh. Itu masuk dalam kategori waktu sahur. Jadi kita bukan bincang apa yang kita makan. Kalau yang kita makan semua ada berkat. Kalau baca bismillah kan? Kalau kita baca bismillah, apa yang kita makan juga semua berkat. Tapi makanan yang halal lah. Saya sahur makan kurma, makan biskut ya, tak apa, ada keberkatan pada makanan kalau dia baca doa ataupun kalau dia baca bismillah. Itu tak ada isu. Nak sahur apa pun terpulang. Cuma keberkatan yang kedua ini saya masukkan adalah keberkatan apabila kita makan pada waktu yang tepat, makan pada waktu yang dianjurkan. Saya dah sahur pukul 12, tak, malas lah nak bangun, saya boleh tahan lapar esok. Itu soal lain. Dia boleh tahan ataupun tidak, itu soal lain. Soalnya adalah keberkatan itu dapat ataupun tidak. Jadi kita nak melaksanakan ibadat, kita melaksanakan pada waktunya yang betul. Contohlah, kalau saya buat sembahyang witir sekarang, dipanggil witir tak? Menurut syarak dipanggil witir tak? Tak. Sebab isyak tak masuk lagi. Kerana witir itu
dinamakan sebagai witir apabila dilakukan selepas solat fardu isyak. Begitulah sahur. Kalau saya makan sahur sekarang ataupun pukul 12, itu bukan sahur. Kan sahur mesti makan dalam waktu dia 1/3 malam ataupun 1/3 yang terakhir daripada malam. Boleh dikatakan 1 jam sebelum subuh ataupun setengah jam sebelum subuh. Lagi lambat lagi bagus. Sebab tu dalam hadis Nabi kata ajilu bil fitri, segera berbuka, wa ta'khirus suhur, dan lambatkan makan. Lambatkan makan itu dengan maksud waktunya hampir subuh. Imsak tu boleh makan lagi, cuma langkah berhati-hati saja. Bukan kata imsak tu kena tak boleh makan dah, haram makan, tak. Haram makan bila azan subuh, bila masuk waktu subuh. Imsak tu adalah langkah berhati-hati supaya kita berhenti bila cukup time. Takut nanti tak sempat nak tarik handbrake. Takut tengah-tengah makan rancak punya azan subuh, tak sempat nak tarik handbrake, mengejut nanti. Jadi dia adalah limit dia. Okey, waktu imsak sunat berhenti. Okey. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dah sampai dah objektif. Berbeza dengan puasa umat-umat dahulu, iaitu lambatkan sahur dan juga adanya sahur ketika berpuasa. Kemudian ada lagi perbezaan dengan puasa orang dulu. Berbuka dengan apa? Nampak? Berbuka dengan apa? Yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah dengan Nabi SAW aftara bitamarat. Tapi orang Melayu ni susah nak makan kurma. Susah nak makan kurma. Kurma tak tepi. Tengok apa lah? Tengok roti jala dulu, tengok makanan lain dulu kan. Kuih-kuih, macam-macam jenis kuih. Dapat ataupun tidak, hasil ataupun tidak pahala sunnah dengan hanya sebab dalam hadis Nabi berbuka dengan tamarat. Tamarat ini jamak, kata jamak ataupun kata plural bagi tamar. Tamar sebiji kurma. Tamarat paling kurang 3. Nabi berbuka dengan 3 biji. Tapi kalau kita makan sebiji, dapat tak pahala sunat? Dapat. Kita kalau boleh nak habiskan cepat-cepat sebiji tu, sebab nak makan benda lain pula. Itu buat syarat je. Kalau makan sebiji pun dapat juga. Maka itu salah satu daripada anjuran. Duk nampak air tebu lagi tak? Daripada kurma dengan air tebu ni, saya nampak air tebu lagi tak? Nampak air kelapa lagi, nampak cendol lagi berbanding kurma. Jadi untuk mendapatkan fadilat sunat tu cukup hanya sekadar sebiji cukup dah. Tapi kalau tak ada, apa pilihan dia? Benda yang manis. Tu pilihan yang kedua adalah manis. Tak ada kurma, apa pilihan yang kedua untuk dapatkan sunnah berbuka? Iaitu makan makanan yang manis. Last sekali, pilihan terakhir alal ma, air. Pilihan terakhir adalah air. Ini saya sebut sebelum ni apa dia? Sunnah yang tak mungkin orang tinggal, berbuka di awal waktu. Yang tak mungkin orang akan lambat-lambatkan. Ini sunnah yang semua orang boleh buang kan? Yang semua orang boleh buat, yang boleh lakukan. Siap pegang, dah pegang lah ni kan. Tunggu azan dia terus. Jangan sampai belum lagi azan orang baru nak test mic. Dia dah masuk mulut lah, batal lah walaupun 1 minit. Ada ibadat begitu. Bila buat di luar waktu ataupun sebelum masuk waktu, tak sah. Contoh semayang saya semayang zuhur, sebelum masuk waktu zuhur lagi 1 minit, hukum dia tak sah. 1 minit halal lah, tak sah. Mana boleh halal? Kalau sebab tu bila azan, adakah sunat kita tunggu di rumah, tunggu nak semayang cepat-cepat nak keluar kan? Azan baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus semayang Allahu Akbar, makruh. Sebab apa? Sunat ambil masa, dia panggil ihtiyat, langkah berhati-hati. Biar habis azan dulu, sekurang-kurang tunggu 5 minit 10 minit. Itu baru dipanggil awal waktu. Bukan masuk awal waktu, semayang awal waktu Allahu Akbar Allah terus takbir. Jangan salah faham, itu bukan awal waktu, itu gelojoh. Takut tak masuk waktu lagi.
Baik, objektif puasa ini adalah penutup ayat. Tuhan kata apa? La'allakum tattaqun. Ini saya tidak menterjemahkan dengan mudah-mudahan kamu bertakwa. Setelah saya meneliti, saya melihat kebanyakan tafsir, la'alla ni tidak membawa kepada makna mudah-mudahan. Sebab mudah-mudahan ni semoga ataupun mudah-mudahan dia akan membawa kepada makna satu pengharapan. Betul? Semoga awak berjaya. Contoh saya kata, semoga awak berjaya, bermaksud saya harap awak berjaya. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata mudah-mudahan kamu bertakwa, takkan Allah tak tahu benda itu berlaku ataupun tidak? Sebab bila saya sebut mudah-mudahan, itu adalah doa yang mana saya tak pasti, saya tak yakin dia berjaya ataupun tidak. Tapi saya cakap mudah-mudahan ataupun semoga. Jadi tafsiran yang tepat la'allakum tattaqun adalah kerana matlamat berpuasa kerana apa? Kerana nak melahirkan takwa. Dia panggil la'allakum tattaqun dengan makna kerana, sebab disyariatkan puasa untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Takwa daripada apa? Daripada menjauhi, menghindari maksiat. Sebab puasa ini dibenteng. Nabi kata as-siyamu junnah, puasa ini adalah benteng daripada melakukan kemaksiatan. Dipikir dia ni orang puasa, nak buat maksiat pun dipikir 2-3 kali. Syahwat pun lemah, nafsu pun lemah. Jadi sebab tu Nabi sifatkan puasa ini adalah benteng ataupun penghalang daripada seseorang melakukan maksiat. Kemudian hadis yang pertama, iaitu tentang puasa di dalam bulan Sya'ban. Nabi SAW tidak berpuasa sunat paling banyak, kecuali sunat yang banyak dilakukan oleh Nabi adalah di dalam bulan Sya'ban. Sekarang kita bulan Rajab, juga dianjurkan berpuasa dalam bulan Rajab. Bulan depan kita masuk bulan Sya'ban. Cuma bulan Sya'ban ini dia Nabi berpuasa banyak selain daripada Ramadan, ialah bulan Sya'ban. Tapi ada hari-hari yang tertentu yang dilarang oleh Nabi SAW daripada berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Larangan itu membawa maksud haram. Dalil hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Baginda mengatakan la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan berpuasa, dengan maksud jangan mendahului bulan Ramadan, maksudnya bulan Sya'ban lah. Jangan mendahului bulan Ramadan, iaitu bulan Sya'ban, dengan kamu melakukan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Takkan tak boleh puasa bulan Sya'ban sehari 2 hari? Bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah hari yang dimaksudkan itu adalah hari Syak. Hari Syak ini iaitu hari yang ke-30 di dalam bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 di dalam bulan Sya'ban itu dipanggil hari Syak. Apa dia hari Syak? Hari Syak itu adalah hari yang diragui. Dia begini, kita nak puasa Ramadan, syarat utama adalah ru'yah. Ni orang dia buat ru'yah. Bukan ru'yah ini melihat anak bulan ni wajib atas setiap individu, tak. Wajib di atas apabila seorang yang siqah, yang dipercayai, yang telah mendapat mandat, dia telah maklumkan, telah mendapat melihat anak bulan, maka mereka yang berada di dalam kawasan tersebut semua wajib puasa. Jangan salah faham berdasarkan hadis. Kerana Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kerana kamu melihat, sebab kamu melihat anak bulan Ramadan. Kita tengok kerana bulan Ramadan. Setiap orang wajib tengok ke? Tak wajib. Wajib itu hanyalah pada orang yang diberi mandat, kemudian dia dapat lihat cerak betul-betul nampak anak bulan, maka baru wajib berpuasa Ramadan. Tapi masalahnya anak bulan tak nampak. Itu. Fa in ghumma alaikum, dalam hadis Nabi sebut
kalau terlindung, maksudnya tak nampak anak bulan disebabkan faktor mendung, disebabkan cuaca yang buruk, menyebabkan teropong anak bulan tak nampak, maka kaedah yang diguna pakai adalah hisab. Apa dia hisab? Hitungan, kira dia bulan ini sama ada Sya'ban, sama ada Ramadan, sama ada Syawal dan sebagainya, dia ada 29, dia ada 30. Boleh jadi bulan itu 29 hari sahaja, boleh jadi bulan itu 30. 31 tak ada. Dalam kalender Islam 31 tak ada. Yang ada adalah 29 ataupun 30. Nabi SAW berpuasa Ramadan 29 hari lebih banyak daripada 30 hari. Tiba-tiba sampai kita pelik pula. Mana boleh puasa 29, puasa 30 Yang lepas yang berlaku, orang panggil raya terkejut lah. Raya terkejut kan, 29 hari saja puasa kan, ke 30. Yang lepas 29 ya. Yang kata umum raya terkejut, tak terkejut apa, biasa lah. Sebab apa? Benda itu boleh berlaku. Dia apabila nampak anak bulan, dia tak perlu kira lagi dah. Ini dipanggil dalam mazhab Syafi'i mendahulukan ru'yah ke atas hisab. Mendahulukan melihat itu lebih kuat daripada kiraan. Bila dah nampak hari ke-29, contoh 29 Ramadan dah nampak anak bulan Syawal, maka tak perlu untuk lengkapkan 30 Ramadan. Kerana apa? Penglihatan ru'yah itu lebih kuat daripada hisab. Jadi isu ni berlaku contoh di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga boleh berlaku 29, boleh berlaku 30. Contoh, macam mana boleh berlaku 29, boleh berlaku 30? Kalau tak nampak anak bulan Ramadan, orang teropong tak nampak anak bulan Ramadan sebab cuaca tak baik. Bila tak nampak anak bulan Ramadan, hari ini tak boleh puasa. Contoh, hari ini adalah hari Syak. Hari Syak tu 30. Kenapa hari Syak dipanggil hari Syak? Sebab hari itu di dalam keraguan kita, bukan keraguan Tuhan tak ragu lah, keraguan kita, sama ada barangkali dia boleh jadi hari itu 30 Sya'ban, barangkali dia boleh jadi satu Ramadan. Kalau 30 Sya'ban boleh jadi juga barangkali hari tersebut adalah satu Ramadan. Faham tak? Boleh jadi 30 Sya'ban ataupun satu Ramadan. Kalau satu Ramadan bermaksud apa? Kalau satu Ramadan bermaksud boleh jadi Sya'ban tu 29. Boleh jadi Sya'ban tu 30 bulan tersebut. Sebab itu hari Syak bermaksud Syak pada mukallaf, yang hari tersebut adalah, kalaulah kita puasa juga contoh 30 Sya'ban, bermaksud besok nak puasa lagi satu Ramadan. Hari ini kita puasa juga 30 Sya'ban, besok satu Ramadan, bermaksud puasa kita sambung. Bila sambung, natijahnya jadi puasa, awak puasa 31 hari, orang lain semua puasa 30 hari. Bermaksud awak telah tambah satu hari. Itu haram. Itu yang dikatakan haram, supaya membezakan antara ibadat sunat dan ibadat wajib. Sebab tu kita membezakan antara ibadah sunat dengan ibadah wajib. Yang mana sunat, yang mana wajib, kena ada gap, kena ada jarak. Itu hikmah kenapa Nabi SAW melarang daripada berpuasa 30 Sya'ban. Kerana apa? Dibimbangi 30 Sya'ban itu sebenarnya adalah satu Syawal. Dibimbangi 30 Sya'ban itu sebenarnya adalah satu Ramadan. Itu dipanggil hikmah. Kenapa? Kecuali Nabi kata apa? Illa rajulun, kecuali seseorang, lelaki ataupun perempuan, walaupun disebut rajul lelaki, tetapi maksudnya lelaki ataupun perempuan, yang mana menjadi kebiasaan dia puasa sunat Isnin Khamis. Kebetulan 30 Sya'ban itu adalah hari Isnin. Kebetulan 30 Sya'ban itu adalah hari Khamis, ataupun 30 Sya'ban itu adalah hari dia puasa qada.
Dia puasa qada, puasa ganti. Sebelum ni banyak ganti kan, banyak masa ruang. Kenapa tergeh-geh nak puasa 30 Syaban? Contoh, dia dah puasa dah, sikit lagi lah, 1 hari lagi lah nak habis puasa dia sebelum masuk Ramadan. Tapi 1 hari yang last puasa qada dia tu jatuh 30 Syaban. Itu tak apa. Bukan dia tergeh-geh nak puasa 30 Syaban, hari lain biar berlalu begitu je. Itu yang tak boleh. Jadi di sini majoriti ulama mengatakan, terutamanya Imam Nawawi mengatakan, sesiapa yang berpuasa 30 Syaban sebab puasa itu adalah puasa ganti Ramadan lepas, ataupun 30 Syaban itu adalah puasa kafarah. Kafarah ni sebab dia buat benda-benda yang masalah dia buat dalam bulan Ramadan lah kan, itu kafarah. Ada seorang sahabat ni, dia jumpa Nabi, dia kata, halaka nafsi, habis aku, waqa'tu fi Ramadan. Dia kata, waqa'tu imra'ati fi Ramadan, saya terbabas di tengah hari bulan Ramadan dengan isteri dia. Dia kata, habislah aku. Dia jumpa Nabi, Nabi kata, atiq raqabatan. Itu bentuk kafarah dia kan, bebaskan hamba. Bebaskan hamba itu adalah maksud cara menebus kesalahan dia, dia panggil kafarah. Tak ada puasa 2 bulan berturut-turut, jenuh lah. 2 bulan bukan 2 hari, 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut, bermaksud jangan ada gap langsung. Hari ni, esok, lusa, tulat, sampai 2 bulan. 2 bulan tu berapa 2 bulan tu bermaksud 60 hari, ataupun 2 bulan itu bermaksud 58 hari berdasarkan bulan tersebut. Tengok ada berapa hari dalam bulan tersebut. Dia berpuasa kafarah, dia panggil puasa kafarah. Dan juga puasa nazar. Ini juga nazar ni pun kena hati-hati juga. Mana boleh nazar, nak puasa, nak buat nak bernazar di dalam hari yang dilarang. Tak boleh. Nazar pun diikut juga. Nazar ni, asal nazar ni sunat. Nazar yang valid hanya nazar pada perkara melakukan sunat. Kalau melakukan perkara yang haram, tak wajib tunaikan nazar. Kalau nazar pada perkara yang bukan sunat, perkara yang harus, tak wajib tunaikan nazar. Contohnya, dia bernazar nak makan, kalau dapat, tak nazar pun kena makan juga. Betul. Dia nazar nak sembahyang subuh, tak nazar pun kena sembahyang juga. Tahsilul hasil dia bagi, tak ada faedah. Kalau nazar dalam perkara yang haram, lagi dah tak wajib, batal, tak valid. Dan juga orang yang menjadi kebiasaan dia berpuasa sunat, Isnin Khamis, Isnin Khamis, kebetulan takdirnya puasa sunat dia tu jatuh di dalam 30 Syaban, maka tidak menjadi kesalahan untuk dia berpuasa pada 30 Syaban. Tapi kalau sengaja nak puasa sehari sebelum Ramadan, hukumnya adalah haram. Bukan sunat, bukan makruh, tak. Hukum dia adalah haram. Kemudian hal ini juga disebutkan dalam riwayat lain daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan, man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Dia dalam kaedah hadis, apabila perkataan itu diucap oleh sahabat, maka dipanggil hadis itu sebagai maqta'. Dipanggil hadis itu sebagai mauquf. Itu istilah-istilah orang belajar hadis dia tahulah. Science of hadis ni agak rumit sikit. Sahabat yang mengatakan, iaitu Ammar bin Yasir, dia mengatakan, siapa yang berpuasa pada hari yang diragui, iaitu merujuk kepada 30 Syaban, faqad asa Abul Qasim, maka sesungguhnya dia telah menderhakai Nabi SAW. Abul Qasim ini adalah Nabi. Abu ni bapa kepada Qasim, anak Nabi nama Qasim. Dulu, suatu zaman dulu, tidak dibenarkan seseorang pun meletakkan nama ataupun dipanggil dengan gelaran Abu Qasim, kecuali Nabi SAW. Sebab apa? Ada satu peristiwa, ada orang lain yang nama Abu Qasim. Dia panggil Abu Qasim, ya Abul Qasim. Nabi tulis ke belakang, kan? Nabi tulis ke belakang, ingat panggil, minta maaf, saya bukan, saya panggil orang lain. Itu menyebabkan
terasa. Kita pun terasa orang tak panggil kita kan, kita yang pergi paling, orang panggil orang lain, malu kita. Maka tidak dibenarkan orang yang lain meletakkan nama Abul Qasim zaman tu. Tapi sekarang ulama membenarkan kerana apa? Rasulullah SAW telah wafat, maka tidak akan mengguris perasaan. Okey. Hari yang diragui padanya iaitu 30 Sya'ban, maka hadis ini dipanggil sebagai mu'allaq. Siapa yang belajar ulum hadis dia tahu term-term yang digunakan inilah yang saya sebut tadi. Kemudian hadis yang seterusnya disebutkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar ni orang cerdik. Ibnu Umar ni sahabat yang muda tapi dia pintar. Ada saya pernah sebutkan hadis yang mana nak insya-Allah kan. Kata Nabi SAW di riwayat Ibnu Umar, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Apabila kamu melihat anak bulan hilal, anak bulan Ramadan, puasalah. Dan apabila kamu melihat anak bulan Syawal, maka rayalah. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Kalau kamu terlindung daripada melihat anak bulan tersebut sebab cuaca yang tak baik, faqdurullah, maka hitung. Ini baru guna konsep apa? Baru guna konsep hisab. Ni kita kena belajar juga kan. Bab ru'yah, bab hisab dalam penentuan masuknya bulan Syawal ataupun bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.